Okey. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Zandra nak baca dulu ke? Kalau nak keluar awal kan? Boleh je Ustazah. Boleh dah kita bagi Zandra. Ayat apa boleh? Boleh. Kejap, kita muka surat 27 yang atas kan? Kita dah habis dah yang atas. 178 until 181 today. Kot. Oh ya ke? So last week yang 177 tu panjang. Oh ya betul-betul. So hari ni 178 lah sampai bawah. Betul lah. Okey, boleh Zandra. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Qatla. Dia kena bunyi qatla. Al, kau suka? Ambil balik kot rasanya. Oh, apa dia? Oh, bukan. Nak minta Zandra ulang balik sebab yang hujung tu fil qatla. Okey. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa. Okay. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil-ma'ruf. Fattiba'un bil-ma'ruf wa ada'un ilaihi bi-ihsan. Dzalika tahfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim. Alright. Sadaqallahul azim. Terima kasih Zandra. Okey, sama. Okey, boleh dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jangan bunyi fil qatla. Qat. Angin je. Okey.
Saya ulang balik. Okay. Ulang balik. Kejap Kutiba. Boleh? Kutiba alai. Boleh? Kutiba boleh. كتب عليكم القصاص في القتل. Oh, jap. Ada bunyi Maknanya tet. dia Dia bukan lantunan, dia bukan qalqalah. Qat. okey. Anin je. Qat. Okay. كتب عليكم القصاص في القتلى. Okay. الحر بالحر والعبد Sekejap. Ida. Yang tu kan, satu ra tu tafkhim, satu ra tu tarqiq. Al-hurru tebal. Bil-hurri. Tu nipis. Al-hurru bil-hurri. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. Bil-unsa. Sama dia punya dengung. بالأنثى. Bil-unsa. Masa bibir kita muncung untuk hamzah aja pada depan. Lepas tu nak masuk nun tu dia tak muncung dah. Sama juga wal unsa bil unsa. والأنثى بالأنثى. Okey ke Ustazah? Okey, terus. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. Okey. وأداء إليه بإحسان. Ya. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. Boleh. إن ترك خيرا الوصية للوالدين. Wasiyatu. Dia kalau ta marbutah bila dia sambung dia tetap ta juga. Kecuali kalau dia waqaf je dia jadi ha. Okey. Saya ulang balik. إن ترك خيرا الوصية للوالدين. Boleh. والأقربين. Kalau lantunan qaf tu jangan putuskan, boleh heret je. Sebab dia tengah-tengah kan, tengah kalimah. Wal aqrabi, jangan jangan ketat. Wal aqrabi. Okey. والأقربين. Macam ada berhenti juga Kejap. والأقربين بالمعروف. Ya. حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إن الله سميع عليم. Alright. Sadaqallahul azim. Kasih Ida. Alright. Kak Liza. Next. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Qatla. Jangan bunyi te. Jangan bunyi te.
qatla, Angin saja. Fil qatla. bil qatla, Masih bunyi te tu Kak. Qat, at. qat, Ada te. Dia bukan te tapi angin je, bukan suara. Qat. Qat. qat, Tak boleh. Itu kol-kolah tu. qat, Dia jangan qat. Qat. Angin je. Qat. qat. Boleh? Itu suara tu. Oh, Qat. qat. Dengar tak? Perasan tak bunyi te tu? Oh. Fil qat. Te. Oh. Tu kol-kolah. Tak jadi tu. Fil qat. Tak bunyi langsung. Qat. Qat. Ada bunyi lah Kak Liza. Macam mana nak buat dia? Tak Angin saja. Yalah. Tolakkan lidah tu dekat gigi depan yang atas. Tapi suara jangan keluar. Kak Liza buat tadi tu, te tu ada suara. Suara tak ada. Dia tak ada suara. Qat. Angin je. Lidah tu tolak ke depan. Fil qat. Fil qat. Ada suara. Fil qat. Tu nak yang tu. Fil qat. Fil qat la. Ada bunyi balik. Dia kena banyak latihan ta tu, hamas ta tu. Fil qat. Kalau tak nanti dia jadi melantun. Dia Betul tak lah, masuk huruf lantunan. Fil qat. Fil qat. Fil qat. Kuat kan bunyinya qat. Lagi kuat bunyi ya. Dia angin ada tapi suara mengikut sekali. Dia suara tak ada. Macam nak hilang suara tu? Tak payah keluar suara. Macam mana nak hilang jawapan dia tak payah keluar suara. Sekarang ni Kak Liza keluar suara. Fil qat. Te tu daripada tekak kita ni suara. Dia tak ada suara. Fil qat. Fil qat. Sekarang ni bila nak lepaskan angin tu fokus dekat lidah dengan gigi je. Suara tak ada dah. Fil qat. Fil qat. Fil qat. Tak keluar angin lah pula. Tak keluar angin pula. Angin tu yang jadi bunyi macam tu kan. Fil qat. Fil qat. Tak apa Kak Liza. Nanti praktis ni. Nanti lagi. Dulu lagi tak pandai-pandai lagi portion ni. Fil qat. Kan te tu kan suara kan. Te betul. tu melantun. Fil qat. Cuba Kak Liza sebut at. At. Pun bunyi juga. At. Dia at. At. Bunyi tak? At bunyi tak? Bunyi. Jelas sangat. Te. At. Kalau perlahan ni? At. Tak boleh. Dia tak perlahan ke kuat ke suara tu tetap keluar tetap salah. At. Te. Ada te tu tak boleh. At. Asal tak keluar. At. Te. At. Dia bukan te tapi yalah. At. Dengar tak saya punya hamas? Tu. Ada suara ikut sikit-sikit tapi tak ada apalah. Suara ya. Okey, ambil note lah ni. At ke dia lah bunyi dia tertahan tapi tu macam mana dia boleh keluar juga ya? Dia tertahan ke salah kan? Tertahan kan? Sifat dia tertahan suara tapi dia terlepas udara. Tu. Yang terlepas udara tu yang kita nak lepaskan tu udara tu dia tak ada lepaskan suara. Qatla. Tak boleh lagi qatla. Lagi bunyi qat. Tu boleh. Qat. Hati ya. Qat. Tu bunyi balik suara. Qat. Dia kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada tu maknanya boleh lah tu insya-Allah. Dia tak istiqamah lah tu. Belum lagi. Okay, saya pun kena bagi tahu kat Kak Liza tak nak biarkan betul. Itu daripada itu hari lagi tak menjadi-jadi. Kadang jadi, kadang tak jadi macam itulah. Yalah. Okey, tak apa cuba. Al-khurru bil khurri wal ba'du bil ba'd. Ain dulu baru abadu bil abadu wal abdu bil.
al-hurri wal-hurri. Al-hurru bil-hurri wal. Al-hurru bil-hurri wal-ba. Dia kan macam mana cara kita nak menipiskan ra tu Ah. bila ha berbaris depan. Masa menyebut ha baris depan tu mulut kita muncungkan hu. Bila masuk ra yang sabdu Hur. tu kita Hur. dah kena tarik ni. Tengok mulut saya. Nampak tak mulut? Nampak? Al-hurru bil-hur. Hur. 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 Baru dia nipis. Gitu. Hur. Ya. Al-hurri wal-hur. Al-hurru bil. Al-hurru bil-hurri wal-ba. Ya. Dubil Ab. ba. Bukan ba. Ab. Bukan ba dulu. Ain dulu. Ab. Al-hurru bil-hurri wal-abdu Oh, bil. ada al satu. Ain dulu. Ain. Ain al. Al-hurri wal-hur. Bukan. Al-hurru bil. Al-hurru bil-hurri wal-ba. Tak jadi fokus. Bukan ba. Abdi. Bukan ba dulu. Ain dulu Kak Liza. Oh, ain. Hurri tadi tu pun tak nipis tu sebab dia Okey. tak tarik. Al-hurri wal. Kan? Al-hurru bil. Al-hurru bil. Hurri Hur. wal. Hurri wal. Hurri wal. Hurri. Jangan moncong dekat ra. Hurri wal. Hur. Ya. Hur. Yang pertama tu bolehlah muncung sebab ra baris depan. Yang kedua tu tak boleh muncung sebab ra baris kasrah. Ada terus tarik lah tu. Ya, ya. Al-hurru bil. Hurri. Hurri wal. Hurri wal abdu bil abdi wal Sekejap, Kak Liza. Ya. Wal ab, jangan wal ab. Dubil ab. Jadi hamzah. Wal ab. Ba lepaskan. Ni lantunan memang kena lepas. Jangan sikit-sikit. Wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Wal abdu bil abdi wal unsa bil. Dengung. Wal unsa bil unsa. Ya. Faman'u fiya lahu. Jangan faman. Jangan kuat sangat tu. Faman'u fiya lahu. Faman'u fiya. Ada bunyi nak tak mau Kak Liza. Faman'u fiya lahu min akhihi syai'un. Jangan curi nafas. Jangan curi nafas. Tak boleh. Tak boleh. Okay. Baca berhenti pada tempat yang kita tak sampai nafas tu berhentilah. Faman ufiya lahu min akhihi syai'. Itu salah satu adab kita membaca Quran, tak boleh curi nafas. Faman ufiya lahu min akhihi syai'. Boleh berhenti, tak ada masalah. Janji kita tak curi. Fattiba'um bil. Tekan sikit. Fattiba'um. Fattiba'um bil ma'rufi bil ma' dia jadi ghain. Bil ma'. Fattiba'um bil ma'rufi. Bukan mag. Bukan mag. Ma' ain. Ain ni. Fattiba'um bil ma'rufi wa ada'un ilaihi ihsan. Tertinggal ba. Ilaihi bi ihsan. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ya. Zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Ya. Babani
ba'da zalika falahu azabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Ya. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Jaga maut. Maut. Juga. Maut. Okey, terus. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Ya. Hak, Boleh. haqqan Hak alal sakit haqqan. haqqan alal muttaqin. Ya. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuh Boleh. fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Ya. Innallaha sami'un 'alim. Dekat alim tu cantik Kak Liza sebut. Jadi dekat aun tu pun sama sebab dia huruf yang sama. Baris dia berbeza. Innallaha sami'un sama. Innallaha sami'un 'alim. Okey. Sadaqallahul Sadaqallahul azim. Alright. Terima kasih Kak Liza. Sama. Tanya. Okey. Liza. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Sekejap Fiza. Ya tu kena baca panjang. Kat situ mad munfasil. Oh. Ya paling kurang pun 4. Dia tak boleh kurang dari 4. Lam jaga semuanya. Kumula, qisasu, fila. Tu jaga. Jangan ada lantunan dekat lam. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Al-khurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Dekat nun jangan muncung. Dekat hamzah balik depan je muncung. Nanti dia jadi dia jadi tebal kan. Wal-unsa bil-unsa. Mula Ustazah? Boleh? Daripada mula. Boleh. Al-hurru bil-hurri sorry Ustazah. Al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-unsa bil-unsa. Boleh. Faman ufiya lahu min akhi. Ustazah, ini boleh berhenti tak dekat syai' tu boleh? Boleh. Kalau dah tak sampai tu terpaksa berhenti boleh. Saya dah trial. Saya macam kat ma'ruf tu nanti saya macam tak boleh panjang pun. Faham? Saya berhentikan syai' tu lah. Boleh. Faman ufiya lahu min akhihi syai'. Ya. Fattiba'un bil ma'rufi wa dengung sikit dekat lepas tu bil jangan nanti jadi ghain. Fattiba'un bil ma'ru ke bawah.
ittiba'un bil ma'rufi wa ada'um ilaihi bi ihsan. Cuba Fiza ulang dekat wa'adah. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Okay, first kali un. Un tu tak dengung dan dia tak boleh dia tak boleh muncung terus. Yang muncung tu hamzah aja. Tanwin tu tak. Un. Wa ada'un ilaihi bi ha. Okay. Wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ya. Terus. Zalika tahfifum. Zalika ujung halkum. Zalika tahfifum min rabbikum wa rahmah. Fum dengung, mir tak dengung. Zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Zalika tahfifum Dia min macam tak bunyi rabbikum. kha lah. Dia bukan Apa dia? Takh. Okay, cuba. Zalika tahfifum min rabbikum wa rahmah. Ya. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Ya. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. panjang. Ya panjang, ulil pendek. Ya. Okay. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Tu dengan dua harakat Fiza. Hayatui tu betul-betul muncung. Tui ya ulil. Okay. Oh, okay. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Boleh. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Ya. Boleh? In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal apa dia? Fiza dekat wasi tu tebal sikit. Walaupun dia berbaris kasrah. Wasi. In taraka khairanil wasiyatu lil wasi. Wasi. Okay. In taraka khairanil wasiyatu lil walidain. Oh, tak sampai. Tak boleh. Balik lil walidain. Lil walid. Okay. Lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Jaga jangan maruk jadi ghain. Okay. Wal aqrabina bil ma'ruf. Wal aqrabina bil ma'ruf. Jangan naik ke atas. Kalau naik ke atas dia jadi ghain. Bil ma. Bawah. Ma. Tu ke bawah. Ya. Wal aqrabina bil ma'ruf. Okay. Boleh terus. Haqqan 'alal jangan haqqan. Haqqan.
Tak boleh bunyi lantunan. Dia tak boleh melantun. Haqqan. Okey. Haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuh. Boleh? Fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Boleh. Innallaha sami'un 'alim. Okey. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Okey, terima kasih Ustazah. Fiza. Fiza respon saya punya mesej sekejap. Sebab suami Okey. saya nak postkan buku MQT tu, nombor telefon tak ada. Dua-dua yang nak post tu tak ada nombor telefon tadi. Sekejap ni. Awak dah senyap. Hello. Allah Rabbi subhanallah. Sekejap Okey. Okey Luna. Boleh baca? Ya dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam lambat. Tak apa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya. Al-hurru bil-hurri wal-'abdu bil-'abdi wal-unsa bil-unsa. Ya. Faman ufiya lahu min akhi. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil fattiba'un bil ma'ruf. Ya. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Zalika takhfifum min rabbikum wa rahmah. Ya. Faman i'tada ba'da zalika falahu azabun alim. Okey. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Okey. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut. Ya. Ni sama dah. Boleh? In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Okey. Haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuh. Ya. Fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunah. Innallaha sami'un alim. Sadaqallahul azim. Terima Terima kasih. kasih. Kita sambung.
Saya baca muka surat 28. Panjangnya 185 ni. Saya baca sampai 184 je lah. Pendek je. Suara saya jelas ni dengar. Sebab kelas daripada pagi tadi tak jelas orang cakap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Surah bulan puasa ni. Dah nak puasa dah kita. Alhamdulillah. Sekejap Alright. Kita baca separuh je tadi Okey, sebelum kita nak masuk buku coklat tu, saya nak sentuh sikit lah yang ni tadi, yang kita baca hari ni. Kesilapan yang ketara sekali yang kat sini lah. Saya kecil sangat Nampak tak? Okey, yang ni ra ni. Ni ramai yang baca tadi, dia berbunyi ra. Lepas tu dia ada takrir, semua ada. Cumanya cara kita nak menebalkan tu dengan nak menipiskan yang ni. Yang ra baris depan tu tebal lah kan. Sebab dia memang syarat utama baris depan. Tapi kalau yang ra baris bawah ni, dia nipis. Okey, cumanya yang kita selalu salah faham kat sini, sebab kita nampak ha baris depan. Kan? Bila ra yang sabdu tu, kita tahu dia ada dua huruf. Betul tak? Satu ra mati, satu ra hidup. Yang bertanda sabdu ni adalah dua huruf, satu mati, satu hidup. Jadi kebanyakan orang beranggapan bila ra mati, dia akan masuk hur, dia tebal dulu sebab bila dah mati sebelumnya baris depan dia jadi tebal. Tapi sebenarnya dia tak boleh tebal sebab dia bertemu dengan huruf yang sama. Jadi daripada ra yang mati tu pun dia dah start kena baca dengan nipis. Jadi kita punya fungsi mulut tu mainkan peranan. Kalau mulut kita masih lagi mengekalkan muncung, pada ha tadi masuk ra pun muncung, dia akan jadi bil hurri. Dia akan nipis dekat ri je. Sedangkan dekat ra yang mati sebelum ri tu dia dah kena nipis. Al hurru tak apa dia muncung sebab itu memang hak dia. Okey. Tapi bila ra yang baris bawah tadi, tengok mulut bil hurri.
Hur. Hur. Dia kena tarik dulu. Hu tu muncul untuk ha sahaja. Tekan dekat ra yang pertama tu, dia dah start bulat. Bulat apa pula buka mulut ke tepi kiri kanan. Bil hurri. Macam tu. Baru kita dapat ra tu nipis. Kalau kita baca bil hurri tak cukup sempurna. Dia kena nipis dalam dua huruf sekali, iaitu ra mati dan ra hidup. Boleh? Ni kebanyakannya memang bunyinya sama je tadi. Al-hurru bil hurri wal. Dia macam nak nipis tapi nipis dekat ra pada bawah je. Sepatutnya dia kena nipis daripada awal yang ra mati tu. Kemudian tadi semua baca okey. Iltiqa usakinain in taraka khairanil tu okey semua. Cuma ada segerintil lah yang baca. Berhati-hati pada huruf ain yang jadi ghain. Bil ma'ruf, jangan baca bil maghruf kan. Dia ternaik ba'da ba'da tu okeylah. Ma. Jangan mau Fiza. Allah tamyun. Tak apa. Untung saya dengar okeylah tu, dapat betul kan. Okey, lepas tu satu lagi yang ni nak sebut ni. Okey, wal untha bil untha. Okey, saya spotlight jap. Okey, cuba perhatikan. Kenapa saya kata yang ini tadi ada yang baca dia tebal, sebab hamzah baris depan. Kita punya mulut dah tertentulah memang muncung kan. Dua-dua ni bil wal Tapi nun tu keadaan mulutnya jangan muncung. Wal, perhatikan wal untha bil dia tarik balik. Senyum. Tapi janganlah sengih banyak sangat. Wal sampai ke telinga sengihnya tak payah. Dia naturalkan balik bunyi nun tu sebab nun itu bersifat nipis. Dia ada beza. Kalau cuba perhatikan, kalau saya baca muncung tu dikekalkan dekat nun. Wal unsa bil unsa. Dia jadi pekat sikit. Kalau kita tarik, dia jadi nipis. Wal unsa bil unsa. Boleh nampak beza tak? Unsa. Melainkan kalau nun ikhfa tu dia bertemu dengan huruf tebal. Tu tak apa. Dia bertemu huruf nipis. Kan kita dah belajar sebelum ni kan. Yang khusus, tajuk khusus ikhfa tu kalau jumpa tebal, dia kena tebal. Kalau dia jumpa huruf nipis, maka dia kena patah baliklah pada tempat asal dia. Okey? Boleh? Okey, ada soalan tak daripada ayat yang kita baca tadi? Sebelum kita masuk buku coklat dah nak habis. Lepas ni kita boleh keluarkan hukum. Kadang-kadang kita mahir dari segi teori, dari segi praktikal sahaja kan. Dari sudut teori tu kita tak berapa nak pegang sangat. Lebih-lebih lagi bab sifat huruf dengan makhraj. Bab dengung mungkin ada segerintir yang bolehlah sebut ikhfa, idgham, ma'al gunnah, bila gunnah bagai. Tapi bab sifat ni nanti kita nak mahirkan juga. Okey, ada? Kalau tak ada kita terus masuk pada buku coklat Stop. Okey, buku coklat kita sampai mana dah? Dah habis ke belum? Nakhluqkum. Dah sudah rasanya. Tak silap saya 137. Betul tak? Ke salah? Bi'salismu dah sudah. Naqal. Last kali 136 Ustazah. Kan? 136 kan? Ya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok muka surat 137. Okey, naqal. Naqal ni maksudnya pindah baris. Kat situ dia tulis bermaksud memindah dan secara istilahnya naqal bererti memindahkan harakat. Harakat tu dalam istilah tajwid lah. Dalam bahasa Melayu kita dipanggil harakat tu baris. Memindahkan baris hamzah. Dia kata kat situ ke huruf sukun. Maknanya kepada huruf mati, nanti kita tengok contoh sebelumnya. Ke huruf sukun sebelumnya dan dibuang huruf hamzah dan sukun pada lam. Okey. Asalnya pada penerangan ke atas tu bacaannya bi'sal ismu. Maknanya lam tu mati.
Nah, dia kata pindahkan harakat hamzah tu dekat huruf sukun kan. Lam tu mati, bi'sal. Tapi dekat atas tu, ada tak lam tu bertanda mati? Tak ada kan? Lepas tu dia kata dan dibuang hamzah dan sukun pada lam. Okey. Dia sebut bi'sal ismu ada huruf alif kat bawah. Baris bawah tu ada tak hamzah bawah dia? Dekat ismu tu. Bi'sa al-ismu. Bawah ismu tu ada hamzah tak? Tak ada kan? Itu maksud dia buang huruf hamzah. Dan sukun yang kat atas pada lam tu dia dah letak tanda hamzah wasal. Menunjukkan dia tak boleh dibaca bi'sal ismu. Kalau secara logiknya lah pun, kalau kita tak belajar bab naqal, kita jumpa dalam Al-Quran macam ni, jangan semudah dan sewenang-wenangnya kita membaca bi'sal ismu. Sebab kita nak membaca dengan baris bawah ni mesti ada sebab yang utama iaitu hamzah. Sekarang ni hamzah tak ada, jadi tak boleh nak sebut. Jadi dia gantikan lam tadi tu kepada baris bawah. Jadi bacaannya bi'salismu. Cuba tengok yang ada 3 kalimah yang dia dah buat warna biru dengan warna pink tu kan. Dia dah pecah-pecahkan tu. Asalnya daripada belah kiri lah warna kuning. Itu asal kalimah dalam Al-Quran. Lepas tu dia pecahkan bi'sa dengan bi'sal yang warna pink tu kan, bi'sal. Lepas tu ismu tu kita tak boleh nak sebut, betul tak? Sebab apa tak boleh sebut? Sebab ismu tu dimulai oleh hamzah wasal. Hamzah wasal ni nak sebut macam mana? Mesti kena ada huruf sebelum dia yang berbaris, maka kita ikut. Jadi lam yang mati tadi tu dia dah buang, dia jadikan warna biru tu, tulisan biru tu. Jadi lam tadi dia, daripada mati dia jadikan baris bawah. Maka dia jadi sambungan bi'salismu. Dia dah kelabukan siap-siap tulisan tu. Tapi dalam Quran dia tak kelabukan. Betul tak? Ni nak kena alert lah. Sebab naqal ni dalam Al-Quran satu je. Iaitu pada surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Cuba kalau boleh semak Quran masing-masing. Dalam Quran Resam Usmani memang dia letak seperti mana tulisan dalam petak kuning. Itulah dia. Cuba tengok Quran masing-masing. Dekat Quran saya ni memang itulah tulisan dia. Boleh semak? Ada. Muka surat 516. Jadi kita jangan baca bi'sal ismu. Mungkinlah kalau tak perasan tu terbaca juga. Tapi tak ada sebab ataupun tak ada alasan kita nak membaca ismu. Sebab bawah lam alif tu tidak ada huruf hamzah. Jadi lam itu dibariskan dengan baris bawah tu untuk membunyikan dia terus pada list tu, pada sin tu. Bi'salismu. Begitu. Okey, ada tak selain daripada tulisan yang macam petak kuning? Tak ada Tapi dia ada tulis tak kat situ naqal? Dia ada Dekat warna nota kaki. grey je Ustazah. Zandra tak ada Apa dia? Dia ada warna grey je. Warna grey? Kelabu. Warna kelabu maknanya dia tak dibaca lah tu. Yang lain, Fiza ke, Liana ke, Ain, Kak Liza ada warna grey juga Oh, semua grey lah. Zandra pun grey juga. Sama Ustazah. Semua grey. Okey lah, maknanya dia dah memudahkan lah tu. Bila grey tu maknanya dia tak dibaca. Tak dibaca dengan cara ismu, tapi lismu. Dia tukar tu je. Dibaca tanpa melafazkan huruf hamzah wasal. Jangan baca bi'sal ismu Jangan hidupkan dia lah, senang kata. Hidupkan dengan lam baris bawah. Boleh? Satu-satunya naqal pada riwayat Hafs an Asim. Okey, baik. Sebab first time nampak Ustazah dia macam agaknya first time bukan first time macam perasan. Sebelum ni agaknya tak perasan kan, pakai baca je kan. Okay, so kalau Fiza baca, mesti Fiza bunyikan ismu, automatic ismu. Walaupun tak ada nampak tulisan hamzah. So, kalau kita nampak macam dia menyalahi kaedah, tapi tak apalah sebab tak belajar lagi. Okay, jelas ni? Bi'salismu. Okay. InsyaAllah. Jangan risau satu je. Tapi satu ni risau juga sebenarnya. Sebab satu, nak katam sekali jumpa benda Allah ni. Kalau tak letak, tak take note ke, tak letak sticky note tu kan, mau kita lupa juga sebenarnya benda-benda macam ni. Okay.
Tapi kalau Quran yang bukan resam Usmani saya tak pasti. Saya tak berani nak kata lah. Sebab Quran Indonesia ni kadang-kadang dia dah letak tanda ke apa ke kan. Wallahualam. Okey. Habis untuk naqal. Kita masuk satu lagi tajuk tashil. Tashil ni diambil daripada perkataan sahala. Yusahilu sahlan. Kan ada kita doa minta Allah permudahkan. Sahla, sahla tu kan. Itu mudah lah. Jadi tashil ni maksudnya memudahkan. Macam mana cara kita nak mudahkan bacaan tersebut? Okey, kita tengok dia punya maksud dulu. Iaitu melafazkan huruf antara bunyi hamzah dan alif. Bunyi hamzah pun tidak, bunyi alif pun tidak. Di antara. Macam mana cara dia? Seolah-olah menyebut huruf hamzah dan alif sekaligus. Tidak terhenti-henti dan tidak memanjangkan sebutannya. Bila dia kata tidak terhenti-henti, maknanya dia dekat tengah kalimah. Bila dikata tidak memanjangkan sebutan, dia tak boleh baca dengan dua harakat. Itu maksud dia. Hanya satu juga kalimah yang wajib dibaca dengan tashil. Dan adalah beberapa kalimah yang harus dibaca dengan tashil. Tapi yang harus dibaca dengan tashil tu tak perlu pun tak apa. Yang wajib ni lah kita nak kena ambil perhatian lebih. Okey, daripada surah surah Fussilat dia ada tanda. Dalam Quran banyak tanda pada huruf mad yang dibaca yang disebut apa nama? Huruf ziyadah. Tapi yang ini dia alif, atas dia tu tanda bulat yang memang dihitamkan terus. Dia bold sampai dalam. Dia bukannya dia buat bulat tengah kosong, tak ada. Dia hitam terus. Itu tanda tashil. Yang mana asalnya bunyi tu a'jamiyun. Asalnya dia ada dua hamzah. Tapi hamzah yang kedua tu dia kata tashilkan ataupun mudahkan bunyi tu. Jadi bacaannya a'jamiyun. Yang pertama jelas. Yang kedua yang kedua tu dia tolak aje. Nak kata alif tak boleh, nak kata hamzah pun tak boleh. Jangan pula masuk ha. Ada setengah orang dia faham macam tu. Ha tak boleh. Diheritkan saja. Jamiyun wa arabi. Jamiyun. Macam tu. Comel je Fiza. Allahu Akbar, tak mute lagi Astagfirullahalazim. Orang lain nak tengok aja dia. Ustazah, Ya. kalau Ya, selama ni kita baca macam tak ikut macam Ustazah cakap ni tak apa kan? Macam Allah banyaknya salah. Tak apalah sebab kita tak tahu. Jadi ni Tapi- kalau macam ni macam Ustazah cakap kita baca kita letak kat Al-Quran tepi kan kita punya muka surat ni supaya kita tahu kan? Kena bacalah dengan cara tu sebab dia menuntut kita untuk membaca begitu. Dia mewajibkan. Okey. Jamiyu. Tolak aje. Tu dah masuk hamzah dah yang pertama. Tu dah lepas dah. Yang kedua tu. Tolak gitu je. Dia jangan jangan panjang pula. Dia tidak tersekat-sekat dan dia tidak memanjangkan sebutan. Jamiyu. Pun satu juga yang wajib dibaca dengan tashil ni. So jangan risau kalau yang dah lepas-lepas kita baca dengan cara kita. Yang itu tak payah buka cerita lagi lah. Lepas ni ni nak bulan puasa so kita bacalah dengan cara tashil. Okey. Okey, boleh yang untuk tashil? Okey, yang ini ibdal ni maksudnya tukar. Dia badal tu tukar. Tapi yang ini tak perlu, saya perlu cakap tak yang ni. Secara istilah ibdal bererti menukar hamzah kepada huruf yang sesuai dengan baris huruf tersebut. Yang ini tidak dibaca ni kalau dengan imam kita je. Bacaan ibdal bagi Imam Hafs, beliau membacanya dengan mengekalkan hamzah. Itu bacaan qiraat di Malaysia. Okey. Tak apalah untuk ilmu kan, saya terangkan juga. Sekiranya kita berjumpa dengan huruf ataupun kalimah yang ada huruf hamzah begini, hamzah yang mati cuba tengok petak yang warna kuning, muka surat 138 yang belah kiri, semuanya dimerahkan pada huruf hamzah, betul tak? Hamzah yang mati. Okay, dilabelkan kat situ. Bagi imam lain selain daripada Imam Hafs,
dia baca dengan mengikut pada baris sebelum hamzah. Kalau Ya'juj, dia baca Yajuj. Kalau Az-Zi'bu, Az-Zibu. Sebab apa? Sebab zal tu baris bawah. Kalau Mu'minina, Mu'minina. Maknanya, kenapa mu? Sebab mim baris depan. Li'alla, dia jadi liyalla. Yu'allifu jadi yuwallifu. Tapi imam kita tidak baca begitu. Dia dah tulis kat bawah tu. Bacaan ibdal bagi Imam Hafs an Asim, beliau membacanya dengan mengekalkan hamzah. Jadi cara bacaan kita tetap juga dengan warna kuning tu. Jangan baca warna biru. Melainkan kalau memang kita direzekikan untuk belajar dengan imam belajar dengan qiraat imam lain. Boleh nak belajar? Boleh. Tapi kita kena mahirkan dulu betul-betul belajar tajwid untuk imam kita. Seronok belajar belajar qiraat imam lain ni. Jadi mudah, dia tak ada hamzah. Yajuj wa majuj. Maknanya jumpa je hamzah, dia tak ada bunyi hamzah. Dia bunyi mat semua. Okey. Tu penceritaan awal lah. Kod lah dah khatam belajar tajwid Hafs an Asim, mana tahu teringin nak belajar qiraat kan? Boleh je nak belajar. Okey. Kemudian saya terus Sumput pula. Bagi bernafas sekejap. Okey, kita tengok yang bawah. Yang ini harus ibdal atau tashil. Ibdal tadi apa? Tukar. Tukarkan maksudnya baca huruf hamzah tu dibariskan dengan baris atas dengan mat. Nanti saya tunjukkanlah cara bacaan dia. Tashil tu macam mana yang kita sebut tadilah, dia ringan bunyi dia antara hamzah dengan alif. Okey, dekat sini dia kata ibdal bererti membaca huruf hamzah dibariskan fathah dengan mad lazim 6 harakat. Okey, kita akan baca begini kalau ibdal. Oh, dia ada afdal, ibdal. Kesemuanya memang ibdal lah. Ibdal tu maksudnya dia memang bunyi hamzah. Az-zakaraini. Ini adalah bacaan kita lah. Kalau yang kedua, al-ana. Okay. Yang ketiga, Allahu. Jadi ketiga-tiga contoh ni semua kena pastikan a tu dan ditolak pada huruf mat kena dibaca dengan kadarnya 6 harakat. Itu ibdal yang memang kita bacalah. Okey, kemudian tashil macam tadi. Bererti menyebut huruf hamzah di antara sebutan huruf hamzah dengan alif kan, macam tadi a'jamiyun tu kan. Okey. Seolah-olah menyebut huruf hamzah dan alif sekaligus, tidak terhenti-henti dan tidak memanjangkan sebutan. Jadi kat sini dia kata terdapat 3 kalimah yang harus dibaca dengan 2 wajah, sama ada dengan ibdal, 6 harakat atau tashil. Kalau alhamdulillah, kalau kita dah belajar dan dah tahu 3 kalimah ni ada 2 wajah yang boleh dibaca, maka boleh dibaca dengan memilih antara keduanya. Sama ada kita nak baca ibdal macam yang saya contohkan tadi, ataupun kita nak baca tashil. Kalau tashil macam mana? Ringan kan? Az-zakaraini, al-ana, ataupun Allahu. Tapi macam mana pun bila kita tahu hukum kat sini dibaca dengan 2 wajah, harus 2 wajah. Bila dia dah tulis tulisan merah kat bawah tu afdal dibaca ibdal, maka ambillah yang afdal. Afdal tu maksudnya lebih baik. Okey. Seperti mana yang dicontohkan pada muka surat 139. Semua dia dah highlightkan kat situ. Dengan surah sekali, dengan ayat dan muka surat. Jadi kita boleh tandakan siap-siap. Tapi saya pun ambil ibdal juga. Saya tak ambil yang tashil. Kecuali masa saya bertalaki. Kalau syekh tu tanya ada berapa wajah, saya kata 2 wajah. Contoh. Bila kita dah kata 2 wajah, dia mesti akan suruh kita baca dengan cara kedua-dua wajah tersebut. Ini pentinglah kalau saya nak mengajar, saya kena tahulah wajah-wajah tersebut supaya saya boleh sampaikan pula pada
pelajar saya. Cuma amalannya adalah pada yang afdal yang mana. Begitu. Kita belajar tajwid ni sama jugalah macam kita belajar bab fiqh kan. Kan fiqh ni dia banyak khilaf. Tajwid ni pun ada juga beberapa khilaf daripada ulama-ulama. Kata apa macam belajar apa fiqh, ada yang kata dagu tu aurat, ada yang kata aurat sebab dia sebahagian daripada leher. Ada yang kata dagu tu bukan aurat sebab dia sebahagian daripada muka. Kan dia ada khilaf. Macam tu juga kita belajar tajwid. Jadi boleh beza tak antara ibdal dengan tashil? Kecuali pada satu perkara saya nak bagi tahu, saya nak kongsi pada semua. Sekiranya kita memang tak ada nafas. Kita ni memang nafas pendek. Boleh tak kita baca dengan tashil? Boleh. Daripada kita melanggar hukum ataupun kita mencuri nafas kan. Sebab mencuri nafas ni pula termasuk pada adab-adab membaca Al-Quran. Yang tentang curi nafas ni pun ada khilaf juga. Ada setengah ulama kata haram hukumnya mencuri nafas. Ada sebahagian ulama kata dia tidaklah haram. Tapi kalau boleh tinggalkan cara mencuri nafas kerana termasuk dalam adab-adab. Maknanya dia tidak beradab lah. Macam tu. Sebab apa kata tak beradab tu? Sebab kita ada cara iaitu apa? Kita boleh berhenti kat kalimah tersebut dan kita boleh ulang pada kalimah kat mana yang bersesuaian dengan makna. Jadi sebab tu tidak digalakkan untuk kita curi nafas. Okey. Habis muka surat 139 tadi, yang atas tu adalah contoh pada saya baca tadi kan. Okey, ingat tak macam mana cara bacaan dia? Nak saya ulang lagi sekali? Okey, saya ulang lagi sekali. Sekiranya kita ambil bacaan ibdal seperti biasa 6 harakat. Okey, tengok pada muka surat 139 Qul الذكرين حرم أم الأنثيين. Itu adalah bacaan ibdal yang afdalnya. Okey. Kalau kita nak baca dengan tashil, Qul الذكرين حرم أم الأنثيين. Okey, yang kedua saya baca ibdal dulu. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. Itu ibdal. Dan itu sekiranya kita baca dengan memberhentikan pada kalimah bih. Sebab dia ada jim kat situ, waqaf jaiz. Kalau nafas panjang, boleh tak kita sambung? Boleh, sebab hukumnya harus. Tapi panjanglah bihi tu. Sebab bihi tu dia jadi maksilah tawilah. Sebab dia berjumpa siapa? Hak dhamir bertemu dengan hamzah. Thumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana wa qad kuntum bih. Sampai situ dah semput dah. Jadi kita boleh pilih sebab dia ada tanda waqaf. Kalau kita nak baca sambung tapi nafas tak ada, ambil dengan cara tashil. Thumma idza ma waqa'a amantum bihi al-ana wa qad kuntum. Contoh. Tu kalau kita ambil tashil. Kalau kita dah berhenti dekat bih tadi, nak buat tashil hanya ambil pada situ sajalah. Al-ana wa qad, habiskan. Sama juga pada surah An-Naml tu. Panjang di awal tu. Ada pula tanda, tapi kalau kat situ tanda waqaf dia qili. Qili ataupun qaf lam ya ni disebut sebagai berhenti lebih baik. Maka kita berhentilah pada ibadihil ladzina astafa. Lepas tu baru kita ambil Allahu khairun amma yushrikun. Allahu khairun amma yushrikun. Tu dua wajah. Kalau baca panjang sangat tu tak boleh lah. Katalah dia bukan qaf lam ya. Ibadihil ladzina astafa Allahu khairun.
Tapi nasib baik qaf lam ya. Jadi tak adalah disuruh kita sambung. Okey, habis untuk bahagian bacaan dua wajah sama ada ibdal ataupun tashil. Setakat ni ada soalan? Kalau tak ada saya terus je ni. Zah, Zah. Ya saya. Ya saya. Tadi kan Ustazah cakap mana kata kalau kita nak sambung kan. Tapi Ustazah cakap bukan kita patut baca lagi ibdal lagi elok daripada ya. Kita dah tahu dua-dua tu boleh dibaca. Tapi afdalnya ambil yang ibdal. Macam tu. So dia macam kalau kita berhenti ni kan yang daripada surah Yunus ni. So kita berhenti je lah. Boleh kan? Boleh. Kan tapi saya cakap kalau nafas panjang macam boleh terus baca kan? Boleh. So mana lagi elok? Dua-dua elok. Oh. Janji al-ana tu kita ambil dengan ibdal. Mampukah kita? Gitu. Itulah. So kalau tak mampu, so kita berhenti je bih. In this case, bih. Okay. Berhenti je bih. Lepas tu al-ana tu tetap dibaca dengan ibdal. Okay. Okay, faham Alright. Okay, sama. Okay, kita tengok tajuk yang seterusnya. Saya sambung je. Zandra dah keluar dia meeting di 4 cakap lupa. Okey, seterusnya ibdal huruf sad dengan huruf sin. Ni biasa nampak kan? Okey, dia kata Imam Hafs menggantikan huruf sad dengan huruf sin pada kalimah di bawah. Dia cakap macam tu, ataupun kalau kita tak nak keliru, kita tengok huruf tu, kalau dia ada duduk di atas, itulah yang kita utamakan. Itu sahaja kalau nak ingat. Yang mudah lah. Mana yang ke atas, itulah yang dibaca. Itu yang utama. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Macam mana cara kita nak menipiskan sin dalam keadaan kita dah nampak sad kat bawah. Itu satu. Lepas tu pula balik depan. Dah tentu kita muncung. Lepas tu pula ta. Masya Allah. Kan? Jadi kita nampak sin tu nipis ke tebal? Dari segi sifat. Nipis kan? Jadi kalau huruf nipis, saya kata mesti naturalkan bentuk mulut kita macam ni. Su. Dia jangan belum apa-apa dah muncung dulu. Maka dia jadi sad lah nanti. Nak kita nampak ta. Wa yabsutu. Akan jadi su. Su. Senyum dulu baru muncung. Su. Sa, si, su. Su. Saya pening tengok bibir saya ni. Aduh ya Rabbi. Okay. Wa yabsutu. Su. Su. Nanti dia jadi nipis. Boleh try. Fiza jangan gelak Nanti saya suruh Kak Yong ni balik. Adjust balik. Apalah dia buat ni. Boleh nampak Wallahu. Boleh tengok bibir saya sambil. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Wa yabsutu. Tapi ada setengah orang dia nampak mudah tu sebab dia nampak ba. Ba kan kita senyum juga sebab dia nipis. Wa yaba. Kan? Wa yabsu. Dia heritkan yang disenyum dari ba tadi terus masuk sin yang disenyum tu juga. Okay. Wa yabsu. Wa yabsutu. Baru tebal dekat ta. InsyaAllah boleh tu. Okay. Patutnya kan benda-benda ni kan semua kena sebut tau. Nanti untuk minggu depan ni tak adalah terus sebut terus. So nanti kita akan berhenti dekat sini. Ibdal huruf sad dengan sin ni maksudnya apa? Tukarkan huruf sad kepada bunyi sin. Nanti kita akan buat praktikal daripada naqal. Lepas tu kita buat tashil. Lepas tu kita buat ibdal. Yang harus ibdal dengan tashil tu semua kita kena buat. Kalau kita tak buat, kita tak tahu kan sama ada betul ke tidak kan. Okey, kemudian pada surah Al-A'raf yang bawah, itu mudah sikit. Sebab apa? Sebab dia berbaris fathah. Ba kan? Bas.
Tu. Fil khalqi bastah. Mungkin kadang-kadang ada jugalah segelintir yang keliru sebab nampak sod dengan to. Tapi masih boleh lagi kontrol sebab baris atas tadi bastah. Bastah tu macam susah sikit lah dia nak jadi. Senyum dulu. Bastah. InsyaAllah ni boleh. Cuma jaga pada waya basutu tadi. Alright. Okey, kemudian yang muka surat 140, kita habiskan lagi 2 yang atas. Dia kata Imam Hafs membaca sebagaimana tulisan di mushaf. Maknanya yang ini, macam saya cakap tadi lah. Apa yang ada di atas, itu yang kita sebut. Jadi, pada kalimah ini, pada surah Al-Ghashiyah, huruf yang atas adalah sad. Maka kita sebut dengan sad. Lasta alaihim bimusaytir. Ini tebal. Ingat formula tu je. Apa yang ke atas, itu yang kita baca. Dan yang bawah ni pun dia kata dibaca dengan huruf sad atau sin. Dua-dua boleh. Tetapi sad juga didahulukan. Yang ini. Jadi bacaan dia amhumul musaytirun. Jadi 2 kalimah tadi dibaca dengan sin. 2 ni tadi dibaca dengan sad. Boleh. Wallahu a'lam. Boleh nanti ingatkan saya ataupun siapa-siapa boleh tulis dekat dalam grup kita. Nanti kita cuba praktikal menyebut kalimah yang ada hukum naqal daripada muka surat 137 bi salismul fusuqu ba'dal iman. Tu naqal. Kemudian tashil a'jamiyyun wa arabi. Okey, yang atas ibdal tu tak payah. Sebab kita kekal baca dengan hamzah, tak ada masalah kan? Nanti keliru pula. Yang harus ibdal atau tashil ni boleh juga nanti kita buat. Kemudian kita ambil yang seterusnya ibdal huruf sad dengan sin. 2 dibaca dengan sin, 2 dibaca dengan sad. Jadi apa pun dia punya formula tadi adalah apa yang ada di atas itu yang disebut. Wallahu a'lam. Okey. Boleh Saya tak nak tambah lagi banyak sangat kan takut lupa pula. Okey, ada soalan? Tak ada Ustazah, nanti kita tengok balik. Saya tengok dah ada praktikal kan? Jadi kita tengok balik rakaman. Ini ada buku coklat kan? Ada. Hari ni tak buka pasal anak ajak main. Jadi tengah uzur, jadi tengah baring dengan main tu sama sekali lah. Jadi kena tengok rakaman. Tak apa. Ada Ustazah? Okay. Okay. Alright. Okay, kita tutup dengan doa. Sadaqallahul azim. وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الحمد لله